Hai, Assalamualaikum semua. Welcome to Nas Manchester. Aku nak cakap terima kasih kepada semua yang telah subscribe dan juga kepada semua yang telah join geng keluar membership. Aku nak cakap terima kasih sangat-sangat. Thank you so much for your support, guys. You guys are the best. Kita kembali lagi dalam segmen Seram Kliwon. Setelah sekian lama aku tak upload, aku nak minta maaf sebab aku memang agak sibuk sejak kebelakangan ni. But aku bersyukur dapat juga untuk berkongsikan kisah seram pada malam ni dalam segmen Seram Kliwon. Dah macam rap mat aku rasa Okay, aku tak tahu lah. Mungkin aku nervous lah. Dah lama tak record depan kamera kan. Tiba-tiba jadi nervous mat. Aduh hai, pisang mat macam ni So okay guys, untuk kisah malam ni kan, ia adalah satu kiriman daripada seorang yang bernama Hana. Okay, dia kata kan, Abang Nas, saya dah lama sebenarnya nak share kisah dengan Abang Nas. Saya minat betul dengan Abang Nas kan. Tapi itulah, saya macam segan sikit hantar kiriman kan. Jangan risau guys, tak payah segan silu. Korang boleh je share kiriman ataupun perkongsian kisah seram korang. Kisah seram korang kepada Nas Winchester. Saya akan kongsikan kisah korang, jangan risau. Aku tak tahulah nama betul dia Hana ke tidak kan. Okay, dia tak ada mention, tapi kita akan gunakan nama dia tetapi kisah malam ni kan yang dia sampaikan kepada Nas Manchester sebenarnya adalah berkenaan dengan dia punya saudara guys. Okay, saudara dia yang bernama Ibrahim, di mana dia kata cerita ni bukanlah macam kisah seram sangat tetapi lebih kepada gangguan. But then again, bila aku baca balik, kalau nak fikirkan kalau aku ada kat tempat si Ibrahim ni, aku pun cuak guys. Okay, so memang best gila cerita dia, very simple tetapi agak tragis sikit lah sebenarnya di sebalik kisah seram yang telah disampaikan oleh sahabat kita yang bernama Hana ni. So tanpa masa lagi, macam biasa kita teruskan dengan Seram Kliwon pada malam ni. Let's go. Kisah ni berlaku pada lewat tahun 90-an di mana sepupu Fahana ni yang bernama Ibrahim, dia telah melalui satu gangguan yang agak berat boleh dikatakan dekat rumah dia tahu. Okay, so basically cerita pasal Ibrahim ni kan. Okay, dia ada seorang anak. Okay, anak yang bernama Haikal yang berumur hanya 5 tahun tau. Okay, cuma yang kesiannya untuk keluarga si Ibrahim dengan si Haikal ni, isteri si Ibrahim ni kan baru sahaja meninggal dunia guys. Okey, tidak dikatakan apa sebab dia telah meninggal dunia, mungkin sebab sakit ke apa benda kan. Okey, tetapi Ibrahim dan juga Haikal ni, mereka terpaksa melalui satu fasa kehidupan yang begitu susah dan juga begitu sedih. Seorang suami kehilangan dia punya isteri memang satu tragedi guys. Tambah lagi untuk anak dia si Haikal ni yang baru sahaja umur 5 tahun membesar tanpa ibu dia. So tak lama selepas isteri Ibrahim telah menghembuskan nafas terakhir dia kan, diorang ni macam dah tak boleh tau. Tak boleh nak stay dekat rumah yang diorang tengah stay tu tau. Okay, mungkinlah sebab ialah peninggalan isteri si Ibrahim ni kan, dia punya impact dia tu terlampau kuat. So diorang macam rasa macam tak berapa nak sedap tau stay dekat rumah tersebut. Yelah, macam mana dia nak meneruskan kehidupannya dekat rumah yang teramalah penuh dengan memori arwah isteri dia tau. Okay, so sebagai itu si Ibrahim ni pun dia telah membuat perancangan untuk pindah balik ke kampung bersama anak dia yang bernama Haikal tersebut tau. Okay, kiranya macam a fresh start lah, satu permulaan yang segar ataupun permulaan yang baru. Buka buku baru untuk meneruskan kehidupan Okey, bukanlah sebab dia nak lupakan arwah isteri dia ke apa tau. Okey, cumalah macam orang kata kita ni nak kena teruskan kita punya kehidupan tau. Okey, sampai bila kita nak bersedih? Boleh bersedih tetapi kita perlu je lah berpada-pada. Ada dia punya limit dia tau. Sebab hidup perlu diteruskan. Tambah-tambah lagi macam Ibrahim ni, dia ada anak lelaki yang bernama Haikal yang baru sahaja 5 tahun. Jadi selepas Ibrahim dia dah membuat keputusan untuk berpindah balik ke kampung, mereka telah pun berpindah ke kampung mereka di kawasan utara. Okey, so rumah yang diorang beli tu kan, alhamdulillah lah Ibrahim ni dia berjaya juga untuk menjumpa satu rumah yang boleh kata berkenan dekat hati dia tahu. Okey, rumah kampung yang memang sempoi kecil je tetapi agak selesa, cukuplah untuk mereka berdua nak beranak kan. Okey, and yang lagi best, dekat rumah si Ibrahim ni beli kan, dia punya tanah sekeliling kampung tu memang luas gila tau. So dia macam happy sebab yalah rumah kampung yang very simple tetapi dia punya kawasan padang dekat depan rumah ni memang luas. So dia fikir macam okey lah, untuk anak aku si Haikal ni bolehlah dia nak main lari-lari dekat kampung dekat halaman rumah dia kan, so that dia boleh happy, have fun kan, dan juga melupakanlah dia punya perasaan kesedihan selepas pemergian ibu kesayangan dia.
Dan bukan itu sajalah, okey, sebab si Ibrahim ni dia pun fikirlah macam kehidupan dekat kampung ni jauh lebih tenang lah daripada duduk kat bandar. Sebab yalah, kita pun tahu duduk kat bandar ni memang teramatlah sibuk kan, okey. Bangunan sini, bangunan sana, traffic jam memanjangkan. Walaupun pada tahun 90-an dulu, traffic jam tetap ada guys, okey. Nak compare dengan sekarang memang jam member kan. So dia macam fikir, okey lah Haikal, kita just lepak duduk kampung, aku membesarkan kau kat sini, kita hidup tenang, santai dan juga peaceful lah orang kata. Dan yang lagi baiknya dekat rumah kampung dia tu kan, jiran-jiran dekat sana semuanya lah baik hati tau. Okey, walaupun si Ibrahim dan juga Haikal ni baru sahaja pindah kat sana, jiran-jiran kampung dia dah buat dia macam dah lama dekat sana tau. Macam kiranya dia dah terima si Ibrahim ni as part of the community dekat kampung sana tau. Which is bagus lah, sebab yalah member baru sahaja selepas kehilangan isteri kesayangan dia, so dia nak buat fresh start kehidupan yang baru dekat tempat yang baru kan. So dia rasa macam welcome lah. Okey, bagus lah jiran-jiran macam tu Dan sebaik saja dia dah settle down semua kan, dia dah masuk rumah baru, dah beli perabot semua, barang dapur bagai semua. Si Ibrahim ni pun dia carilah kerja, dan alhamdulillah dia berjaya juga untuk mencari kerja dan juga dapat kerja di kawasan kampung kat sana tau. Kerja-kerja biasalah, berkebun, and then dia pergi tolong bersihkan rumah orang, pergi ambil buah semua kan. Kerja-kerja macam tu lah, which bagi Ibrahim kerja-kerja macam tu sebenarnya yang akan memberikan dia ketenangan tau. Dan untuk anak dia pula yang si Haikal ni, dia pun berjayalah masuk ke taska dekat kawasan kampung sana tau. So Ibrahim macam happy lah, alhamdulillah lah, at least kita hidup macam ni kan, kita hidup sederhana kan, at least dia dapat memberikan pendidikan yang elok dekat anak dia tau. So basically rutin dia kan, si Ibrahim ni dia akan hantar Haikal ke sekolah, dan kemudian dia akan menjalankan tugas dia lah, kerja-kerja kebun, kerja-kerja ambil buah semua tau. Okey, dan kemudian pada petang pula dia akan jemput si Haikal ni, dan dia akan meluangkan masa, dia akan spend time bersama anak kesayangan dia tau pada waktu belah petang tau, di mana dia akan main-main lah dekat halaman rumah dia, main kejar-kejar ke, main kejar ayam ke, apa benda kan, benda-benda macam tu tau. So basically itulah rutin kehidupan Ibrahim dan juga Haikal. Dan nak dijadikan cerita lah, okey, ada satu hari ni kan, pada waktu petang Ibrahim ni kan, dia tengah sapu-sapu daun dekat halaman rumah dia tau. Okey, dan anak dia ni pula tengah seronok main lari-lari dekat halaman rumah. Okey, dan ada satu masa ni si Haikal ni pun dia pergi ke kawasan belakang rumah mereka, okey, which is ada juga kawasan halaman yang agak lapang, dia duk main korek-korek tanah tau. Dia korek-korek tanah lah, dia macam happy semua kan. Kau tahu lah budak-budak kan, dia punya imajinasi memang jauh gila lah kan. Tak tahu lah apa dia fikir pada time tu tau. Okay, so si Ibrahim ni dia tengah duk sapu, dan kemudian sebaik saja dia habis sapu daun kat rumah dia tu, dia pun macam heran lah, mana pula poi anak aku ni kan. Dia fikir, dia nak kena check lah anak dia kan. So dia pun pergilah pusing dekat kawasan halaman rumah dia tu, dan pergi ke bahagian belakang, di mana dia nampak lah si anak dia ni tengah duk korek tanah kan. So kemudian dia pun nampak lah, apa benda lah anak aku duk korek ni kan. So dia pun bertanya lah dekat si Haikal ni, Haikal, awak buat apa tu? Korek apa tu Haikal? Tanya si Ibrahim ni kat anak dia tau. Dan Haikal pun menjawab lah, Daddy, ini Haikal jumpa kotak ni, ada kotak dalam lubang. So Ibrahim pun macam pelik lah, kotak apa pula anak aku ni jumpa kan. And then dia pun tengok dalam lubang tu kan. So dia nampak lah ada sebuah kotak tau, satu kotak yang saiz dia tak adalah besar sangat lah, saiz dia lebih kurang besar kotak kasut macam tu lah kan. So Ibrahim pun macam macam pelik lah, macam mana boleh pula ada kotak kat dalam lubang ni kan. So dia pun bawa keluar kotak tu, and dia pun buka lah kotak itu guys. Dan apa yang si Ibrahim dia jumpa dalam kotak tu adalah barang-barang mainan budak-budak guys. Ada barang mainan budak-budak, ada guli, ada patung askar, ada whistle lah, ada gasing dan sebagainya lah. Memang banyak gila lah mainan kanak-kanak tau. Memang banyak gila guys. Dan Haikal ni pun macam excited lah. Yelah, budak-budak jumpa toy-toy ni semua kan, memang happy lah guys. So Haikal pun macam, wah, banyaknya toy daddy dalam kotak ni kan. So member dah jadi happy tau. Tetapi pada masa itu si Ibrahim dah mula garuk-garuk kepala je tau. Dia macam heran, dia fikir macam mana dan kenapa boleh ada kotak dekat dalam lubang belakang rumah ni tau.
Jadi dia pun macam tak nak fikir, tak nak serabut banyak sangat. Dia pun tengok-tengoklah apa lagi yang ada dalam kotak tu tau. Okey, nah kemudian dia ada terjumpa satu cebisan daripada baju yang telah digunting tau. Okey, dan kain itu berwarna merah tau. So dia macam heran lah, apa benda ni kan, ada orang mengain ke, ada orang menjahit ke apa kan. So dia macam masih kelabu asap tau. Okey, tetapi dia macam tak ambil pot, dia just bawa keluar sahaja kotak tu. Dia punya niat dia nak buang sebenarnya kotak tu, sebab dia dah rasa macam ganjil untuk ada kotak dan lubang macam tu tau. Tapi dia macam tak sampai hati sebab dia tengok Haikal, anak dia tu, terlampau excited dan juga happy bila dia nampak sekotak penuh dengan mainan kanak-kanak. So dia pun macam biarkanlah. Okey, dia pun macam tak ada apalah kot, mungkin just kotak biasa lah kan, mungkin tersilap ke apa kan, orang tertanam tak perasan ke apa. Dia pun biarkan sajalah si Haikal main dengan barang-barang budak-budak dalam kotak tu. Dan dalam seminggu dua selepas itu ada satu malam ni guys, macam biasa lah kan. Okey, si Rahim lah, kita panggil Rahim senang Si Rahim ni dia nak tidurkan si Haikal ni tau. Dan bila dia dah tidurkan si Haikal ni, dia pun pergilah ke ruang tamu untuk tengok TV, baca surat khabar sambil minum kopi dengan roti kering kan. Cicah kopi hitam kan. Kopi hitam Okey, kopi hitam kan. Lantaklah kopi hitam, kopi O kan, biarlah kan. Tapi sedap mat. Okey. So dia pun layan-layan sambil baca surat khabar semua kan. Dan dia macam duk fokus baca surat khabar tu. Dan tiba-tiba kan, si Rahim ni dia terdengar macam suara budak tau. Suara budak yang tengah gelak tau. Time dia tengah tengok TV, baca surat khabar kan. Dia macam apa benda tu kan. Ada bunyi suara budak gelak-gelak kan. Dan dia pun terfikirlah, Haikal ni tidur lambat pula bumat ni kan. Jangan nak main-main dengan mainan tu dah lah kan. Dia pun risau juga sebab budak dia nak pergi sekolah esok ni kan. Kau bangun lambat kan, siap pula nanti. So disebabkan itu, si Rahim pun pergilah ke bilik Haikal nak jenguk kan, nak tengok kan apa hal lah budak kecil ni tak reti nak tidur tau. Okay, so dia macam bukalah pintu bilik dia perlahan-lahan dan nak jenguk lah. Yang peliknya bila dia tengok macam tu kan, lampu semua masih terpadam, bilik tu memang gelap dan Haikal sedang tidur guys. So dia macam aku ni mengigau ke apa benda ni kan. So dia macam heran tau. Tapi dia tak ada nak fikir lebih-lebih lah. So dia pun tutup balik pintu dan pulang balik ke arah ruang tamu, nak sambung dia punya kopi O tu. Dan pada waktu pagi keesokan hari, semasa mereka tengah bersarapan tu, tengah siap-siap nak pergi kerja, nak hantar si Haikal ni pergi sekolah kan, Ibrahim adalah tanya dekat anaknya tau, semalam Haikal ada mimpi apa? Daddy dengar Haikal ada gelak-gelak malam tadi kan. Mimpi apa Haikal? Cuba cerita kat Daddy. Dan Haikal pun sambil duk makan daripada roti tu, dia pandang kat si Rahim ni. Tak ada mimpi apa-apa pun Daddy. Haikal tidur, Haikal penat. Penat main dengan toy-toy tu. Iya ke? Betul ke Haikal? Haikal jangan tipu Daddy. Daddy dengar Haikal gelak malam tadi tau. Dan Haikal pula dia macam nak layan tak layan bapak ni kan. Dia kata, entahlah Daddy. Sambil kunyah makan dia punya roti kering tu. So Ibrahim pun dia macam tak nak fikir apa-apa. And dia macam tak apalah, aku just nak buat conversation dengan anak dia kan. Okay, so mereka pun meneruskan kehidupan mereka seperti biasa. Dan tak lama selepas itu guys, terdapat banyak betul benda pelik yang berlaku Terdapat satu hari ni, sebab tu Rahim dia nak balik kerja awal tau. Bukan nak balik, dia dah balik kerja awal. Dan Haikal dia masih lagi berada dekat taska tau. So Rahim dia pun masuklah ke rumah dia dan pergi ke arah dapur guys. Okay, so sewaktu dia masuk sahaja ke arah dapur tu, tiba-tiba kan dia ternampak satu cawan dekat atas meja makan dia tau. Dia macam heran lah. Dan dalam cawan tersebut ada air yang telah diminum separuh tau. Satu benda lah untuk si Rahim ni dia ni memang pantang gila kalau dia punya kawasan dapur ke ruang tamu ke apa berselerak tau. Dia ni memang tak boleh guys. Dia ni memang seorang yang memang betul-betul pembersih, memang teratur tau. So dia macam heran lah, tak boleh jadi ni, aku tak ada tertinggal cawan atas meja makan ni tau. Dia memang tak boleh. Ada pinggan mangkuk ke apa, member akan jadi macam dia dah segeram tau. So dia fikirlah, takkanlah Haikal nak tinggalkan cawan kan. Sebab sebelum keluar rumah, si Rahim ni pastikan rumah berada dalam keadaan yang kemas tau. Dan bukan itu sahaja Okay, sebab terdapat satu hari ni juga bila Rahim balik ke rumah,
dia ternampak barang-barang mainan si Haikal ni bersepah-sepah dekat kawasan ruang tamu tau. Padahal sebelum dia keluar rumah pada time tu, memang ruang tamu tak ada apa-apa sebiji pun mainan guys. Okey, mainan Haikal main tu semua kan, tak kisahlah daripada kotak tu ke ataupun mainan yang telah dibeli ke apa kan. Haikal, si Rahim ni dia akan simpan dalam bilik si Haikal ni tau. So itu lagilah dia pelik, macam makin berselerak pula kan. So memang dah jadi lagi semak tau. Dan apa yang betul-betul trigger si Rahim ni, ada satu hari ni lepas dia balik kerja, dia ternampak dia punya lantai dekat rumah tu dipenuhi dengan pasir guys. Ibarat macam ada orang yang berkaki ayam keluar rumah dia, pijak atas pasir bagai semua kan, dan masuk ke rumah dia tau. Memang penuh gila pasir. And dia macam heran lah, siapa pula ni kan. Dia tidak pernah pun ajar Haikal untuk berlari-lari dekat halaman rumah dia tu tanpa memakai kasut ataupun selipar tau. So jangan fikirlah, siapa pula punya kerja ni kan, dah berpasir aku punya bilik ni kan, aku punya rumah ni kan. Dan yang paling menghairankan Rahim pada time tu terdapat tapak kaki yang berbekas pasir tu ke atas lantai guys. Dan tapak kaki itu merupakan tapak kaki kanak-kanak guys. Tapak kaki kanak-kanak tu berjalan daripada luar masuk ke dalam rumah dia dan pergi ke arah dapur. Dan bila Rahim nampak macam tu, dia mengucap panjang. Yelah, dah penat-penat balik kerja, nak kena sapu rumah pula dah. Dah satu kerja kan, nak kena fikir pula mana pula datang pasir ni kan. Nak kata pintu tak tutup, pelik sangat. Member keluar rumah dah kunci semua kan. Nak kata tingkap, tak ada pun angin yang bertiup. So member sudah heran guys. Dan gangguan ini berterusan sampailah pada suatu hari ni guys. Okey, masa tu pada waktu tengah malam, Rahim dia dah tidur lena tau. Dia dah tidur lena dan tiba-tiba dia terdengar ada suara ketawa seorang budak. Dan secara jelasnya dia tahu itu bukanlah suara anak dia Haikal. Tetapi walaupun dia tahu tu bukan suara Haikal, dia terus berlari ke bilik Haikal untuk menjenguk, nak make sure lah whether itu Haikal ke tidak. Dan selepas dia dah tengok bilik si Haikal tu dan Haikal sedang tertidur, sebaik saja dia tutup pintu tu, dia pusing ke belakang, dia terampak ada satu kelibat yang berlari ke arah dapur. Dan juga dia terdengar bunyi tapak kaki orang yang tengah berlari masuk ke arah dapur. Pada time tu guys, Rahim dia berasa begitu takut. Member memang cuak gila pada time tu. Dan dalam hati dia berkata, pencuri ke apa ni? Pencuri ke penyangak ke apa kan? Tetapi Rahim ni dia berani guys. Dia berani and dia kejar kelibat tersebut sampailah ke arah pintu keluar dapur dekat belakang tau. Dia memang kejar guys. Dia kejar kelibat tersebut dan dia lari dan dia buka saja pintu dapur kat belakang rumah dia tu. Terus sunyi sepi. Apa yang dia nampak hanya adalah hutan yang tebal di belakang rumah dia itu. Memang tak ada apa-apa guys. Dia pun heran mana pula pergi kelibat tu. Tiba-tiba kan dah masuk tiba-tiba hilang. Dan satu lagi aku bagi gambaran, dekat belakang rumah si Rahim ni terdapat satu store yang diperbuat daripada kayu tau. Store yang kecil lah, macam kalau kau tengok rumah-rumah Mak Saleh dulu kan, yang dia ada macam garaj kecil kan, lebih kurang macam tu. Okey, tapi ni kecil sikit, dia perbuat daripada kayu. So sambil dia duduk tengok-tengok kan dekat belakang rumah dia kan, nak pastikan lah whether rumah dia tu selamat ke tidak kan. Dia tengok, tiba-tiba guys, dia terdengar satu hempasan pintu yang kuat gila datang daripada arah bilik store tersebut guys. Dan yang herannya store tersebut hanya ada satu pintu sahaja. Tak ada tingkap, tak ada apa benda, ada satu sahaja pintu. So dia pun macam heran tau. Dia rasa heran dan dia pun dah rasa risau. So disebabkan itu, si Rahim ni dia sempat mencapai sebatang kayu dekat kawasan dapur dia tu dan dia pergi ke arah store tersebut. Ya, mana tahu kan, kot-kot lah ada pencuri duduk sorok ke apa, pegang pisau kan. So member standby lah kayu siap-siap. Jadi sebaik sahaja Rahim dah capai kayu dia tu, dia pun berjalan perlahan menuju ke arah bilik store tersebut. Dia hendak menghendap and dia mengharap lah kalau ada pencuri memang dia akan bagi satu kali dengan kayu tu tau. Dia pun jalan slow-slow dan sambil tu dia dah pegang tombol pintu untuk dia nak hentak pintu tersebut dan tengok siapakah yang ada ataupun apakah yang ada di sebalik pintu tersebut. Dan sebelum itu, Rahim dia mengucap banyak-banyak dan juga membaca ayat kursi dan dia terus menghentak pintu itu buka
Dan sekaligus guys, dia terdengar bunyi ketawa ataupun bunyi gelakan budak kecil yang begitu halus. Seperti suara dia macam menyindir dekat si Rahim ni guys. Dan Rahim tahu dekat tepi belah kanan dia ni, kalau dia capai sikit, ada satu switch lampu. So si Rahim ni pun perlahan-lahan memegang switch lampu tersebut dan menekan untuk switch on lampu dalam bilik store tersebut. Dan sebaik sahaja lampu tu terbuka dengan terang benderangnya, terus bunyi ketawa itu terus stop guys. Langsung tak ada apa tak ada kelibat, tak ada pun bunyi. Hanya bunyi cengkerik di kawasan halaman rumah dia tu. Lagi bertengah bingung si Rahim ni. And dia pun lagi risau lah. Apa pula benda ni kan? Ada pencuri ke bawa budak-budak kan? Nak buat dia punya projek lah kan? Okay, pakai budak-budak nak tipu orang ke apa kan? So terus dia terfikir dekat anak dia si Haikal yang sedang tidur dekat rumah dia guys. So sewaktu sahaja dia terfikir tentang Haikal, dia terus pusing dan juga berjalan dengan begitu laju menuju ke arah dia untuk pergi jenguk tengok anak dia. Okey ke tidak? Ada ke pencuri ataupun ada ke benda ataupun makhluk gaib ke apa yang sedang mengganggu mereka pada malam tersebut tau. Jadi sewaktu Rahim sedang berjalan menuju balik ke arah pintu belakang dapur tersebut, dia boleh nampak tingkap bilik si Haikal ni tau. And apa yang menghairankan Rahim dan juga menakutkan Rahim pada time tu lampu tidur dalam bilik Haikal pada ketika itu terpasang guys. Terpasang dan dia ada ternampak kelibat budak kecil yang sedang berdiri dekat tingkap memandang ke arah Rahim. Dan budak itu sedang melambai-lambai dekat Rahim pada time tu dengan muka dia dipenuhi dengan darah sambil dia tersenyum. Rahim terus mengucap panjang dan juga menjerit Allahu Akbar, terus menuju ke rumah dia dan naik ke bilik Haikal terus guys. Dia naik dan terus buka pintu bilik Haikal ni, tetapi yang pelik ni kat sini guys, lampu semua terpadam dan Haikal sedang tidur nyenyak. Jadi sewaktu Rahim dia melihat anak dia itu sedang tidur dengan nyenyak, dia menghembus nafas yang lega. Dia menghembus nafas yang lega dan dia terduduk dekat dinding bilik anak dia tu dan dia duduk di atas lantai sambil memegang kepalanya dan dia berfikir, apakah yang sedang berlaku pada time ni? Dia pun menekuk muka dia dekat lutut dia macam tu dan dia cuba untuk mengucap supaya dia menjumpa apa benda yang sebenarnya sedang mengganggu mereka tau. Dan tak lama selepas itu guys, tak semena-mena dia terdengar suara yang sedang memanggilnya. Daddy, Daddy, kenapa Daddy tak simpan mainan Daddy? Kenapa Daddy buat macam ni dekat adik? Daddy. Dan Rahim dia terkejut. Dia terkejut dan juga kesian sebab Haikal dah terjaga. Dan dia pun terus mendongak kepala dia ke atas memandang ke arah katil Haikal. Cuma yang pelik dia guys, Haikal dia masih lagi sedang tidur lena. Dan suara budak itu masih lagi memanggil Rahim pada time tu. Pada time tu terus bulu roma Rahim terus meremang dan dia pandang ke arah bucu katil Haikal. Dan apa yang dia ternampak adalah kelibat budak yang sama yang sedang memerhatikan dia daripada tingkap bilik Haikal pada sebelum itu. Dan apa yang hampir membuat Rahim pitam pada time tu adalah apabila dia ternampak rupa wajah budak tersebut, di mana betapa menakutkannya muka budak itu, berlumuran darah dan kepalanya dah terbelah dua. Dan apa yang lagi menakutkan Rahim pada time tu, bila budak itu hanya tersengih kepada dia dan memanggil nama dia. Dan apabila Rahim ternampak kelibat budak tu, dia terus mengucap dan juga membaca ayat kursi Al-Quran dan terus mengangkat Haikal, terus pergi ke arah ruang tamu dan juga menghempas pintu bilik Haikal dan menguncinya daripada luar. Dan pada malam itu,
Rahim dan juga Haikal, mereka berdua berjaga tanpa tidur di ruang tamu mereka. Dan Rahim dia berada dalam keadaan yang begitu takut. Dia tidak mampu untuk digest apa benda yang dia nampak, apa benda yang telah berlaku dan mengapa semua ini berlaku kepada dia dan juga Haikal. Dan pada akhirnya Rahim dia berjaya untuk menidurkan Haikal. Haikal pada time tu dia hanya mamai-mamai, tak tahu apa sedang berlaku. Dan kemudian pada keesokan hari dia, selepas Rahim dia telah menghantar Haikal ke taska, Rahim dia tidak pergi kerja sebabkan dia rasa begitu penat. Tetapi dia ada satu misi yang dia hendak menyelesaikan guys, di mana dia telah pergi ke setiap rumah jiran-jiran dia dan dia bertanya kepada mereka tentang sejarah rumah dia yang dia beli tu. Dia bertanya siapa yang duduk kat rumah tersebut sebelum mereka dan apa telah terjadi jika ada apa-apa kejadian yang telah berlaku kat keluarga tu dan sebagainya guys. Rahim memang hendak mengorek segala rahsia yang ada berkenaan dengan rumah yang dia tinggal tu. Dan rupa-rupanya guys, rumah yang Rahim beli tu sebenarnya dah lama kosong guys. Keluarga yang terakhir sekali yang pernah duduk dekat rumah tersebut adalah pada masa tahun 70-an. Dan apa yang telah diceritakan oleh jiran Rahim pada time tu, rumah itu telah didiami oleh 3 beranak sekeluarga, iaitu seorang mak, ayah dan juga seorang anak lelaki. Dan sama juga macam keluarga Rahim, di mana keluarga tersebut juga telah kehilangan isteri ataupun mak dia semasa anak mereka masih lagi kecil. Sama juga situasi seperti Rahim, di mana isteri kepada tuan rumah tersebut telah pun meninggal dunia. Dan sama juga seperti Ibrahim, di mana bapaknya itu bekerja sebagai seorang pekebun dan terpaksa untuk membawa anak dia sekali untuk pergi kerja sebab dah tak ada orang nak jaga anak dia selepas pemergian isteri dia. Dan situasi yang sama juga di mana semasa lelaki ataupun bapa itu sedang bekerja, si anak akan bermain-main di sekitar kebun tersebut, iaitu di kawasan halaman rumah yang Ibrahim tengah duduk sekarang ni. Dan sehinggalah pada satu hari ini guys, bila orang kata malang tak berbau kan, si anak tersebut dia telah terjumpa senapang bapaknya. Si bapa itu memang ada simpan senapang untuk menghalau monyet yang sedang mengganggu dia punya kebun tau. Okey, dan bapa dia itu tidak sedar yang anak dia itu sedang bermain dengan senapang itu sehinggalah dia terdengar bunyi tembakan yang telah dilepaskan. Dan apa yang begitu menyedihkan guys, di mana apabila si bapa ni terdengar bunyi tembakan tersebut, dia terus berlari ke belakang halaman rumah dia itu. Dekat situ dia terus terduduk dan juga meraung bila dia ternampak anak dia itu dipenuhi dengan darah dan tak sedarkan diri. Anak dia itu telah pun dibawa ke hospital, tetapi doktor kata memang tak sempat untuk diselamatkan disebabkan bekas tembakan itu terlampaulah teruk di bahagian kepala anak dia tersebut. Lalu anak dia pun telah menghembuskan nafas dia yang terakhir. Memang berat gila dugaan si bapa tersebut dan difahamkanlah anak dia itu mempunyai satu baju favourite dia yang dia selalu pakai, di mana baju itu telah pun dijahit oleh mak dia ataupun arwah mak dia, dan warna baju tersebut adalah berwarna merah. Sehingga kan orang kampung dekat sana memang dah kenal sangat, memang perasan yang anak dia itu akan memakai baju yang sama, baju kesayangan dia lah orang kata Okey, baju yang telah dijahitkan oleh mak kesayangan dia. Dan apa yang menyedihkan, apabila budak tersebut telah meninggal dunia, dia masih lagi memakai baju kegemaran dia itu. Dan selepas kejadian itu, bapa tersebut telah membawa diri tak tahu ke mana dan tidak lagi pulang guys. Okey, dan rumah itu telah pun terbiar kosong sehinggalah Rahim dan juga Haikal telah mendiami rumah tersebut. So dekat situ terbongkarlah rahsia yang begitu tragis berkenaan dengan rumah yang di mana Rahim telah pun beli untuk memulakan kehidupan dia yang baru. So selepas dia dah jumpa jiran-jirannya tu, si Rahim pun pulanglah ke rumah. Masih lagi bersedih guys. Okey, dia masih lagi bersedih atas nasib yang telah menimpa keluarga yang terdahulu tu tau. Dan tiba-tiba si Rahim ni dia teringat dekat kotak yang si anaknya tu jumpa dekat belakang rumah dia tau. Okey, so dia pun carilah kotak tersebut dan dia jumpa guys. Dia jumpa kotak itu tersimpan di bawah katil dekat bilik si Haikal ni. Dan kesemua barang-barang mainan dalam kotak itu masih lagi berada dalam kotak tersebut, dan juga bersama dengan sejepit kain, iaitu baju yang telah dipakai oleh arwah kanak-kanak yang terdahulu tu guys. Dan dekat situ memang Rahim terfikirlah. Dia terfikir macam
Boleh jadi ini adalah cabisan kain daripada baju kegemaran si anak tersebut. Dan mungkin boleh jadilah si bapa tersebut terlampau sedih ataupun terlampau sayang untuk membuang barang-barang anak dia itu. So dia pun telah menanam barang-barang anak dia itu sebagai satu simbolik kesedihan, di mana dia rasa macam kalau dia tanam semua benda ni, dia punya perasaan kesedihan itu juga akan tertanam juga sekali dengan barang-barang anak dia itu. So Ibrahim pun dia telah mengambil kotak tersebut dan pergi ke belakang rumah dia. Dia telah mengambil cangkul dan juga menggali kawasan rumah dia tu kat belakang tu, dan dia menggali dengan lebih dalam lagi guys. Okey, dia nak pastikan yang bila dia dah gali tanah tersebut, tidak ada sesiapa yang boleh jumpa kotak itu. Dan kemudian si Rahim dia terus menebus tanah tersebut dan berdoa supaya si bapa tidak lagi bersedih seperti dulu. Kesedihan si bapa sama juga seperti kesedihan si Ibrahim ni, sebab dia pun telah kehilangan isteri kesayangan dia. Cuma Rahim dia masih lagi bersyukur disebabkan dia masih lagi mempunyai anak kesayangan dia itu, iaitu Haikal. Dan Rahim pun dia faham kenapa si bapa tak nak tinggal lagi dekat rumah tersebut, seperti kenapa dia sendiri tak nak lagi tinggal di rumah lama mereka. Terlampau banyak memori bersama orang yang tiada lagi di atas bumi ini, iaitu isteri dan juga mak kesayangan. Dan selepas kejadian itu, tiada lagi gangguan, tiada lagi benda-benda yang pelik telah terjadi, dan keluarga Ibrahim masih lagi tinggal kat rumah tersebut sehinggalah sekarang. Dan juga dikatakan yang Haikal dia telah pun membesar dan juga sedang bersekolah di sekolah rendah, dan Ibrahim dia masih lagi membuat kerja-kerja kampung dan mereka hidup bahagia dekat sana di samping dengan jiran-jiran kampung yang begitu friendly, begitu peramah dan juga begitu penyayang lah orang kata. Dan Alhamdulillah, tiada lagi gangguan, tiada lagi kacau bilau, dan Ibrahim dia boleh fokus untuk meneruskan kehidupannya bersama anak kesayangannya, iaitu Haikal. Dan itulah dia guys, satu kiriman kisah seram yang telah disampaikan oleh seorang yang bernama Hana tentang dia punya sepupu yang bernama Ibrahim dan juga anak kesayangan yang bernama Haikal, di mana mereka telah kehilangan puteri mereka, iaitu isteri kepada Ibrahim dan juga mak kepada si Haikal ni. Memang sedih sebenarnya cerita ni guys, okey. Memang ada unsur-unsur seram dia seperti yalah kelibat budak tersebut kan, tetapi yalah dia lebih kepada sedih, tragik lah dia punya cerita okey, di mana budak tersebut dia macam nak beritahu dekat keluarga si Ibrahim ni yang apa telah terjadi sebenarnya, dan semua itu berpunca daripada penemuan kotak ataupun peninggalan tragis di rumah tersebut. Aku harap korang enjoy dengan kisah ini. Aku dah minta maaf jika ada sebarang kekurangan atau kesilapan. Aku nak cakap terima kasih sebab korang tengok video ini sampai habis. Dan macam biasa guys, aku look forward untuk the next content for you guys. InsyaAllah kita berjumpa di next premiere. As always guys, never stop querying. Please stay safe, stay healthy guys. Take care. Assalamualaikum.